penjawat awam Pesara terima bantuan khas Aidilfitri 6 Mei ini. Bekalan ayam dalam negara dijamin mencukupi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Wilayah Khamis 22 April 2021 bersama saya Zira Zamri dan rakan juru bahasa isyarat Tan Libi. Terus bersama kami untuk perkembangan berita dari seluruh negara. Saudara, lintas langsung hari ini akan kita mulakan dengan perkembangan di Sabah bersama Jovinia Jimlajin yang akan membawa laporan mengenai insiden 3 kebakaran semalam serta kesiapsiagaan Armada Timur di Laut Cina Selatan. Diikuti lintas langsung dari Sarawak bersama Nur Sila Talaha antara fokus dari Bumi Kenyalang mengenai agihan bungkusan makanan dan tindakan pembatalan Bazar Ramadan di Miri. Akhir sekali bersama-sama Nur Farhana Muhammad Nur dari Kompleks Islam Putrajaya antaranya memaparkan usaha misi kemanusiaan menjayakan tabung sosial Palestin serta didikan berpuasa bagi anak-anak UKU. Semuanya dalam Berita Wilayah. Penjawat awam grade 56 dan ke bawah termasuk kaki tangan kontrak, pegawai sambilan harian serta lantikan di bawah MyStep bakal menerima bantuan khas kewangan Aidilfitri sebanyak RM500. Manakala untuk pesara kerajaan pula bantuan berjumlah RM250 akan diberikan. Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataan media memaklumkan pembayaran bagi bantuan khas ini akan dibuat bersama pembayaran gaji bulan Mei iaitu pada 6 Mei depan. Ia bakal memberi manfaat lebih 2 juta penjawat awam serta pesara di negara ini. Pengumuman pemberian bantuan khas kewangan pada tahun ini dibuat lebih awal daripada tahun-tahun sebelumnya atas keprihatinan kerajaan bagi membantu penjawat awam membuat persiapan awal menjelang Aidilfitri. Pemberian itu juga sebagai menghargai jasa dan pengorbanan penjawat awam dalam menggalas tanggungjawab menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat terutama semasa negara mengharungi cabaran pandemik. Bekalan ayam dalam negara mencukupi sehingga selepas Hari Raya Aidilfitri. Jaminan diberi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalingki. Ia susulan perbincangan dengan pengeluar utama ayam dalam negara. Itu semalam pun saya bertelefon dengan seorang tokib yang memiliki banyak ladang. Untuk nak benar pasti. Beliau sendiri memberi jaminan kepada saya. Dia kata, don't worry, kata dia. Ada dia bahasa Inggeris lah. Kata, memang ada mencukupi bekalan ayam. Even selepas raya pun juga, kata dia. So, kita ambil face value lah itu. Jadi, saya berharaplah ini adalah yang pertama nanti lah. Jadi, jangan risaulah kepada semua. Beliau berkata demikian selepas mengadakan tinjauan pematuhan peniaga sempena skim harga maksimum musim perayaan SHMMP di My Farm Outlet di Putrajaya.
Sementara itu, 2 aduan berkenaan kenaikan harga ayam diterima pada hari pertama pelaksanaan SHMMP. Pada peringkat awal, pihak penguatkuasaan memberi nasihat kepada peniaga supaya mematuhi skim yang ditetapkan. Sekiranya masih berdegil, tindakan akan dikenakan atas kesalahan menjual barangan harga terkawal melebihi harga maksimum. Sementara itu, Datuk Seri Alexander berkata dakwaan bahawa penetapan harga daging lembu tempatan di bawah skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Puasa 2021 menekan peniaga adalah tidak benar. Kalau dikatakan membunuh mereka, saya kasihanlah. Tiada sekali niat untuk membunuh sesiapa dalam hal ini, ya. Dan harga yang telah diletakkan, yang setahu saya daripada sistem ataupun bagaimana selama ini yang lazimnya kita buat di tahun-tahun sudah juga, kita ikut yang sama. Sejak skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Puasa 2021 diumumkan, timbul desas-desus daripada peniaga mengatakan harga daging segar yang ditetapkan kerajaan iaitu RM34 sekilogram merugikan mereka. Ketika menjelaskan perkara itu, Pengerusi Jawatankuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Perlis, Azizan Sulaiman berkata, harga RM34 sekilogram itu terpakai di seluruh negara. Buat masa ini, tiada sebarang aduan rasmi diterima mengenai perkara itu di Perlis. Bagaimanapun, peniaga yang mempunyai masalah berkaitan harga yang ditetapkan diminta membuat laporan secara rasmi untuk dianalisis. Kalau ada secara rasmi ada rungutan dan sebagainya, ada laporan dan sebagainya, InsyaAllah kita akan melihat begitu supaya tak ada salah faham. Dari segi kemungkinan harga meningkat, mungkin harga lembu itu meningkat. Kalau dulu kita kata 1 kilo RM16 di peringkat pemborong kan, dan mereka 30% lah mereka akan keuntungan daripada itu. Jadi saya rasa setakat hari ini saya belum lagi dapat secara rasmi lah. Beliau berkata demikian selepas tinjauan mesra dan pemeriksaan skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Puasa tahun 2021 di Kangar. Sebelum ini, harga bagi sekilogram daging segar dijual dengan harga RM38, manakala harga modal RM35 sekilogram. Peningkatan harga daging adalah disebabkan peningkatan harga lembu hidup, sekaligus menyebabkan peniaga terpaksa mengeluarkan modal yang tinggi. Peniaga Bazar Ramadan di Kedah diingatkan supaya mempamerkan tanda harga makanan, minuman dan barangan yang dijual. Ia bagi mengelak dikenakan tindakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Pengarah KPDN HEP Kedah, Raymond Verak berkata, hasil pemantauan sejak minggu lalu mendapati masih terdapat peniaga-peniaga yang gagal mempamerkan tanda harga. Yang banyak sekarang kita dapat kesan dalam gagal mempamerkan tanda harga lah kat sini. So macam mana kita melalui penguatkuasaan prihatin, kita memberi khidmat nasihat lah, dan kebiasaannya akan dipatuhi lah amalan ni kan, dan usually pun KPDN HEP akan melaksanakan pemeriksaan setiap hari. Beliau meninjau Bazar Ramadan Stadium Darul Aman Al-Usta. Pihaknya telah meningkatkan pemeriksaan dan pemantauan selaras pelaksanaan UPS Pantau yang berkuat kuasa bermula 13 April lalu. Katanya sebanyak 1,497 premis di seluruh Kedah telah diperiksa bermula 13 April sehingga semalam.
Dua lelaki mengaku tidak bersalah atas 8 pertuduhan bersubahat memiliki 5,224 kotak daging sejuk beku dilarang import di Mahkamah Session Johor Bahru. Tertuduh Yong Chi Kiong 40 tahun dan Chong Kim Huang 48 tahun masing-masing berdepan 4 pertuduhan mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Menurut pertuduhan, kedua-dua tertuduh bersama syarikat LY Frozen Food Sdn Berhad dan seorang lagi tertuduh yang masih bebas iaitu Tan Siu Huak bersubahat memiliki barangan bernilai hampir RM644,000. Daging sejuk beku terlibat ialah bahagian kambing, ayam, lembu serta itik membabitkan 21 jenama. Kim Huang dibenar ikat jamin RM60,000, manakala Chi Kong dibenar ikat jamin RM100,000. Kes disebut semula 3 Jun ini. Di Mahkamah Session Alor-Star, seorang pesawah dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM10,000 selepas mengaku bersalah atas pertuduhan memberi rasuah kepada penjawat awam. Mengikut kertas pertuduhan, Ruzaini A. Halim Elias Zakaria, 46 tahun, didakwa memberi suapan RM3,000 kepada seorang pegawai polis di sebuah premis di Kampung Sidam Kanan, Padang Serai Kulim pada 28 Februari 2018. Ia sebagai balasan kepada pegawai berkenaan supaya tidak mengambil tindakan ke atas tertuduh yang melakukan kesalahan di bawah Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 214 Kanun Kesesaan. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara sehingga 1/4 daripada tempoh yang lama sekali diperuntukkan, iaitu 4 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Sementara itu, majikan kepada 2 pengawal peribadi yang diugut dengan pistol dan dipukul kerana berpuasa minggu lepas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrat Kelang. Wartawan Grace Aisyah Kedayan ada laporannya. Suspek utama Chon Chi Yang, 43 tahun yang juga ahli perniagaan, didakwa dengan 5 pertuduhan, manakala pembantunya Chong Hin Vun, 43 tahun, didakwa dengan 2 pertuduhan. Pertuduhan pertama, Chi Yang melakukan kesalahan di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kegentaran jenayah dengan cara mengacukan pistol terhadap Muhammad Azmi Nizam Zulkifli, 44 tahun. Bagi pertuduhan kedua dan ketiga, bapa kepada 4 anak itu didakwa bersubahat mengarahkan pembantu pribadinya mencederakan secara sengaja terhadap Muhammad Azmi Nizam dan rakan mangsa Ahmad Syamsuri Zailaini, 27 tahun, dengan sebatang rotan. Suspek melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 109 Kanun Keseksaan, dibaca bersama Seksyen 324. Pembantu pribadi suspek turut didakwa dengan 2 pertuduhan di bawah seksyen sama. Mengikut pertuduhan keempat, suspek utama melakukan kesalahan di bawah Seksyen 298 Kanun Keseksaan kerana mengeluarkan perkataan menghina agama Islam dan menghalang mangsa berpuasa. Manakala pertuduhan kelima, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan menyebabkan kecederaan kerana menampar serta menyerang perut Azmi Nizam menggunakan lutut. Semua perbuatan tersebut dilakukan di luar halaman rumah Batu Nilam, Bandar Bukit Tinggi, Kelang, Selangor pada 13 April lalu. Media sebelum ini melaporkan 2 pengawal pribadi dibelasah dan diacukan pistol kerana enggan menuruti arahan majikannya supaya tidak berpuasa pada 14 April lalu. Mangsa 43 tahun bersama rakan sekerjanya dibelasah menggunakan rotan di Batu Tinggi, Kelang. Chi Yang dan Hin Vun masing-masing dijamin RM50,000 dan RM20,000. 23 Jun ini ditetapkan sebutan semula kes. Grace Aisyah Kedayan, Berita RTN.
112 kg syabu dan 26.9 kg heroin base bernilai 6.5 juta ringgit dirampas dalam 2 serbuan berasingan di Pulau Pinang Isnin lalu. Turut ditahan seorang lelaki berusia 31 tahun berhampiran keretanya di Permatang Pauh Bukit Mertajam sekitar 2 petang. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Razarudin Hussein berkata, suspek dipercayai terlibat dalam sindiket pengedaran dadah sejak Mac lalu untuk pasaran tempatan. Packaging ni, apa yang kita dapati, packaging ini asalnya memang dari negara jiran. Dia dah packing begini bila sampai di Malaysia. Anggota sedikit yang lain, kita masih lagi mengesan dan kita tak lupalah. Memang kita tak lupa. Turut disita 2 kereta dan 2 motosikal, jam tangan dan wang tunai dengan nilai sitaan RM65,000. Pemeriksaan awal mendapati suspek tidak mempunyai rekod jenayah lampau selain negatif dadah. Suspek direman 7 hari bermula 20 April untuk siasatan lanjut. Saudara, sebelum ke lintas langsung negeri-negeri, kita ikuti laporan cuaca semasa oleh Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Muhammad Hafiz Husin. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buat masa kini masih lagi terdapat satu sistem tekanan rendah iaitu Taufan Surigih yang kini berada 597 km ke timur laut Luzon, Filipina dan ianya bergerak menghala ke timur laut dengan kelajuan 10 km sejam, semakin menjauhi rantau negara kita dan tidak memberi kesan yang signifikan. Dan buat masa kini, berdasarkan paparan carta angin, negara kita menerima pengaruh angin daripada arah baratan bagi semenanjung Malaysia dan angin pelbagai hala dari negeri Sabah dan Sarawak. Dengan keadaan angin yang kurang signifikan, buat masa kini Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta laut bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Baiklah, seterusnya kita akan beralih ke paparan gempa radar bagi melihat apa yang berlaku sebenarnya pada ketika ini. Cuaca di semenanjung pada hari ini dalam keadaan yang agak lembap. Hari ini cuaca agak sejuk. Okey, hujan beserta ribuan petir ini sudah berlaku di hampir ke semua negeri seperti diramalkan. Dan keadaan hujan ini ianya lebih tertumpu di bahagian pedalaman yang melibatkan semua negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, di pedalaman Pahang, pedalaman Negeri Sembilan, Johor, begitu juga di Kelantan dan juga Terengganu. Hujan lebat ini kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Keadaan yang berbeza pula berlaku di negeri Sabah. Di negeri Sabah tiada hujan yang berlaku pada hari ini. Sebaliknya keadaan cuaca yang mendung dan juga berangin dapat dirasai di negeri Sabah, terutamanya di bahagian Kudat, bahagian pantai barat, Sandakan dan juga wilayah Persetuan Labuan. Di negeri Sarawak pula keadaan buat masa kini hujan beserta petir kini sedang berlaku, tetapi ianya lebih tertumpu di bahagian barat, di bahagian utara dan juga tengah negeri Sarawak. Buat masa kini dalam keadaan cerah, tiada hujan yang berlaku. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun muat turun aplikasi My Cuaca ataupun My Gempa, dan juga anda boleh layari Facebook, Instagram dan juga Twitter. Baiklah, sebelum pisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian Met Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
terima kasih Malaysia. Lintas langsung dari negeri di bawah bayu membawakan perkembangan kejadian kebakaran di Taman Wijaya Menggatal. Butirannya kita bersama Jovinia Jimlajim. Silakan. Baik Zehra, terima kasih. Selamat petang dan salam sejahtera. Seramai 350 penduduk mangsa kebakaran di Kampung Sundang Laut Sandakan masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan PPR Batu Sapi. Mereka terdiri 314 warga negara manakala selebihnya bukan warga negara. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, seramai 74 ketua isi rumah hilang tempat tinggal selepas 53 buah rumah di Kampung Sundang Laut musnah dijilat api kira-kira 7.55 pagi semalam. Sementara itu, PPS di Dewan Seri Keramat yang diaktifkan untuk menempatkan mangsa kebakaran, 17 buah rumah di Kampung Dumpil Putatan ditutup pagi tadi. PPS tersebut ditutup susulan tiada mangsa kebakaran mendaftar masuk. Kebakaran di Kampung Dumpil dilapor berlaku kira-kira 10 malam tadi melibatkan rumah jenis tidak kekal. Satu lagi kebakaran dilaporkan di Kampung Sri Pandan Putatan yang memusnahkan 3 buah rumah kira-kira 5.52 minit petang semalam menyebabkan 22 penduduk hilang tempat tinggal. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan dalam ketiga-tiga kebakaran tersebut. Punca kemalangan dan jumlah kerugian sedang dalam siasatan. Manakala sebuah rumah di Taman Wijaya Lorong Kemas, Menggatal hampir musnah sepenuhnya dalam kebakaran tengah hari tadi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran serta jumlah kerugian sedang disiasat. Tentera Laut di Raja Malaysia TLDM sentiasa memantapkan kekuatan pasukan dan aset sebagai persiapan menghadapi sebarang ancaman. Latihan pelayaran perang Borneo yang kini memasuki siri 4 merupakan antara kaedah paling berkesan memastikan kesiapsiagaan Armada Timur pada tahap tertinggi. Timbalan Panglima Armada Timur Laksmana Pertama Sazali Shoaib berkata, latihan pelayaran perang Borneo Siri 4 ini dijalankan seiring keperluan operasi maritim semasa. Latihan ini lebih kepada kesiagaan kapal dan juga warganya. Dan akhir sekali kami ingin melihat tahap kemahiran dan juga kompetensi warga TLDM sentiasa di tingkat yang tinggi. Laksamana Pertama Sazali ditemui media selepas latihan berkenaan yang diadakan di perairan Laut Cina Selatan. Beliau menjelaskan latihan kali ini memberi penekanan terhadap kemahiran komunikasi, navigasi dan juga ilmu di lautan seperti simulasi kebakaran dan banjir, menguji sistem persenjataan dan latihan menggunakan kod tertentu. Ia juga sebagai persediaan latihan Krismas yang akan diadakan dalam bulan Jun. Justeru latihan turut memberi pendedahan kepada pegawai muda dan anggota baharu untuk menyesuaikan diri dengan ilmu di lautan dan peperangan. Sebanyak 5 buah kapal milik TLDM terlibat dalam latihan kali ini iaitu KD Selangor, KD Kedah, KD Sundang, KD Serang dan KD Ganas. Laksamana Pertama Sazali dan anggota TLDM turut berbuka puasa di atas KD Selangor bersama pengamal media yang hadir. Petugas Barisan Hadapan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang bertugas di Hospital Besar Tawau mendapat perhatian Persatuan Silat Gayung Malaysia. Persatuan itu tampil menghulurkan sumbangan berupa katil, tilam dan bantal untuk kegunaan pihak berkenaan yang bertugas tanpa mengira masa terutama semasa berhadapan penularan pandemik COVID-19. Sumbangan disampaikan Ketua Penasihat Persatuan Silat Gayung Malaysia Tan Sri Liu Yun Fah kepada penolong pengarah pengurusan Hospital Besar Tawau, Dr. Pang Chung Siong. Tan Sri Liu berharap sumbangan ini dapat memberi keselesaan kepada pihak berkenaan, khususnya para doktor yang berhadapan tugas lebih mencabar susulan penularan pandemik. Hari ini kita sumbangkan kepada 6 katil double taker kepada hospital, tilam, bantal dan sebagainya. Kita harap dapat menselesaikan doktor supaya mereka lagi bersungguh-sungguh lagi untuk berkhidmat kepada rakyat Tawau. Tan Sri Liu turut mengajak syarikat-syarikat swasta, NGO dan orang perseorangan untuk terus menghulurkan sumbangan kepada petugas barisan hadapan serta peralatan kesihatan untuk kemudahan pesakit. Sebelum ini, Tan Sri Liu turut memberi sumbangan peribadi berupa kelengkapan pelindung diri, pelitup separuh muka, pelindung muka dan pen sanitasi tangan serta bekalan makanan dan minuman kepada petugas barisan hadapan.
Sementara itu, Dr. Pang yang ditemui pemberita melahirkan ucapan terima kasih atas keprihatinan pelbagai pihak terhadap kebajikan petugas Barisan Hadapan Kesihatan. Terutamanya kepada doktor yang bertugas di ward COVID dan juga kegunaan katil-katil ini adalah untuk doktor on call dan juga supaya mereka dapat berehat dengan sepenuhnya dan juga supaya masih bersemangat lagi untuk memberikan perkhidmatan klinikal kepada pesakit COVID. Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins tidak menerima sebarang aduan berhubung individu Islam yang makan di restoran pada siang hari sepanjang bulan Ramadan. Operasi dijalankan sejak hari pertama Ramadan bagi memastikan semua umat Islam menghormati bulan mulia ini. Pengarah Jahins Datuk Saiful Zaman Sangul berkata, pemilik premis makanan juga didapati mematuhi arahan Jahins dan tidak membenarkan individu Islam makan di premis mereka meskipun tidak berpuasa disebabkan keuzuran yang dibenarkan syarak. Tidak ada setakat ini yang melanggar berbuka puasa di ramai atau dengan istilah lain itu yang tidak menghormati Ramadan, melainkan semuanya menghormati Ramadan. Datuk Saiful Zaman bercakap kepada RTM selepas menyertai operasi bahagian penguatkuasaan Jahins memantau premis makanan di sekitar Kota Kinabalu. Sebanyak 32 pasukan ditubuhkan untuk membuat pemantauan di seluruh negeri. Setiap pasukan dianggotai 10 anggota penguatkuasa yang diketuai pegawai tadbir agama. Baik, sekian paparan berita dari Sabah dan saudara bersama jayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan dengan mendaftar sebagai penerima. Lindung diri, lindung semua. Dengan itu kita kembali semula bersama Zahra di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Jovinia. Saudara, program kesedaran alam sekitar sekolah berupaya meningkatkan kesedaran pelajar lindungi bumi. Itu antara paparan menarik dari Bumi Kenyalang. Laporan lanjut kita bersama Nur Sila Talaha. Nur Sila. Terima kasih Zahra. Assalamualaikum dan salam hormat. Sebanyak 10,050 bungkusan kuih muih diagihkan kepada 15 agensi di negeri ini yang terdiri daripada petugas Barisan Harapan yang bertugas dalam memerangi COVID-19. Sumbangan daripada kerajaan negeri itu disampaikan Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah. Semuanya. Menurut Datuk Seri Fatimah, sumbangan itu sebagai tanda penghargaan kepada petugas Barisan Hadapan yang menjaga keamanan negeri semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Gawai Dayak yang akan datang. Bagi pihak kerajaan negeri dan juga rakyat Sarawak, kami amat menghargai pengorbanan yang diberi oleh frontliners kita ini demi memastikan bahawa keselamatan rakyat kita terjamin. Beliau ditemui pemberita selepas sesi simbolik penyerahan Sumbangsih Raya Gawai 2021 di Kuching. Bertemakan Pack with Love, Send with Love, antara penerima sumbangan tersebut adalah Polis, Hospital Umum Sarawak dan Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela. Tiada keperluan untuk individu dikuarantin 14 hari sejurus lepas menerima suntikan vaksin COVID-19. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Chin Zin Hing bagaimanapun memaklumkan ia tidak terpakai sekiranya individu berkenaan menjadi kontak kepada kes positif bagi tujuan memasuki Sarawak serta sebab-sebab lain. Dr. Chin menjelaskan perkara itu bagi menjawab pertanyaan orang ramai mengenai keperluan seseorang individu dikuarantin selama 14 hari sejurus selepas menerima vaksinasi tersebut. Ini susulan laporan sebuah stesen televisyen tempatan beberapa hari lepas. Untuk reka fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Sarawak bermula 26 Februari lepas, manakala fasa kedua bermula Isnin lalu. Setakat 18 April lepas, 9.6% individu telah diberikan suntikan vaksin COVID-19 daripada 820,821 orang yang telah mendaftar. Langkah pihak berkuasa tempatan PBT di bahagian Miri tidak menganjurkan bazar Ramadan pada tahun ini adalah wajar dalam usaha melandaikan jangkitan COVID-19. Ahli Parlimen Sibuti Lukan Nisman Awang Sauni ketika dihubungi berkata keputusan PBT itu adalah wajar memandangkan daerah Miri dan daerah Subis kini berstatus zon merah.
Lukanisman Awang Sauni berkata, dalam situasi miri kini yang berstatus merah, masyarakat umum dinasihati mematuhi prosedur operasi standard SOP seperti pemakaian pelitup separuh muka, penjarakan fizikal dan sentiasa mengikut informasi terkini berkaitan SOP terkini. Tambah beliau, kelonggaran umat Islam dibenarkan bertarawih amat dialukan namun disarankan mengikut SOP dan elak mengadakan majlis berbuka puasa pada skala besar. Terdahulu, beliau diwakili oleh Pegawai Tadbir Pusat Khidmat Masyarakat Sibuti, Rafidah Ilyas menyerahkan sumbangan berupa bungkusan kurma dan kotak minuman kepada pengurus stesen RT Miri, Lydia Payarinyut, mewakili kaki tangan RT Miri. Seramai 849 nama penderma darah di negeri ini dicadang untuk diberikan keutamaan menerima suntikan vaksin COVID-19 fasa kedua. Ketua Jabatan Perkhidmatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Umum Sarawak, HUS, Dr. Muhammad Masrin Muhammad Zahrin memberitahu mereka merupakan golongan penderma darah yang telah menderma darah lebih 50 kali. Jelasnya perkara tersebut antara cadangan yang disampaikan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semasa lawatan kerja ke HUS pada 2 April lepas sebagai tanda penghargaan kerajaan kepada golongan penderma darah. So jadi ini adalah orang kata satu keistimewaan lah kita bagi kepada penderma darah yang selama ini membantu negara dengan menyumbang menjemah tenaga, masa, korban tenaga, masa demi menyelamatkan nyawa pesakit. Bercakap kepada RTM ketika dihubungi, Dr. Muhammad Masrin berkata, berikutan situasi semasa COVID-19 ketika ini, beberapa strategi telah dirangka bagi memastikan bekalan darah adalah di tahap yang selamat. Ini termasuklah jadual operasi menderma darah diawalkan. Tambahnya, sasaran kutipan pain darah pada musim bulan Ramadan ini juga dikekalkan, iaitu 500 pain darah seminggu bagi menjamin bekalan darah adalah mencukupi untuk keperluan pesakit. Justru beliau meminta kerjasama masyarakat untuk tampil menderma darah di tabung darah HUS atau kempen derma darah bergerak seperti di dalam jadual yang telah ditetapkan. Mayat penyelam wanita Chong Su Sian, 31 tahun yang hilang sejak 5 hari lepas di perairan Batu Satang Besar ditemukan tengah hari tadi. Di malam Pengarah Operasi Maritim Negeri Sarawak, Kapten Maritim Yusri Yali dalam satu kenyataan memberitahu pihaknya menerima laporan dari seorang nelayan yang menyatakan telah menemui satu objek di syaki mayat pada jarak lebih kurang 32 batu nautika dari posisi terakhir mangsa dipercayai hilang. Jelasnya berdasarkan pengecaman keluarga mangsa, mayat yang dijumpai tersebut adalah mangsa yang dicari oleh pasukan penyelamat sejak Sabtu lalu. Mayat telah diserahkan kepada Balai Polis Lunduk untuk tindakan selanjutnya. Menurut Kapten Yusri, keluasan keseluruhan sektor pencarian di laut pada hari pertama sehingga hari ini merangkumi lebih 1,630 batu nautika persegi. Operasi pencarian melibatkan pasukan maritim, polis marin, anggota bomba dan penyelamat, pasukan gerakan udara, polis dan Angkatan Pertahanan Malaysia bersama aset masing-masing. Operasi cari lamat ditamatkan pada pukul 1.35 tengah hari. Bersempena Hari Bumi disambut hari ini, Sekolah Menengah Kebangsaan Chunghua Miri tampil mempamerkan hasil projek pelajarnya yang dinamakan Recylo, iaitu mesin kitar semula yang digunakan untuk mengasingkan aluminium, plastik dan kertas. Projek yang dihasilkan oleh 3 pelajar yang menggelarkan kumpulan mereka, Tim Orion, dan berjaya ke peringkat kebangsaan dan berada dalam finalis 16 kumpulan terbaik daripada 200 pasukan yang bertanding. Pengetua SMK Chunghua Miri Albert Ong Ngee Hong berkata, projek kitar semula yang diciptakan pelajar menggunakan pengetahuan robotik iaitu Near Field Communication NFC dan juga kecerdasan buatan AI ini diharap dapat memberi kesedaran kepada masyarakat berkaitan isu kitar semula. Kami berharap mereka punya pengetahuan dan juga boleh menunjukkan satu sistem dan juga konsep yang baik yang boleh dipasarkan, dan kita berharap tim ini boleh berjaya di peringkat kebangsaan.
Beliau juga berharap projek seumpama ini dapat meningkatkan pengetahuan pelajar mengenai isu persekitaran, seterusnya mempunyai kesedaran melindungi bumi agar sentiasa hijau dan selamat. Albert Ong menyatakan demikian dalam sesi temu bual bersama tim Orion di RTM Miri. Sementara itu, Guru Penasihat tim Orion, Yong Hong Ten berkata, keputusan untuk peringkat 10 kumpulan terbaik ditentukan pada 26 April ini. Jadi projek ini melibatkan AI dan NFC lah, yang melibatkan teknologi dalam pengasingan bahan-bahan buangan. Bagi ahli kumpulan Orion, idea menghasilkan mesin kitar semula ini tercetus selepas melihat masalah pencemaran yang berlaku di kawasan perumahan mereka. Mereka sentiasa optimis dan berharap dapat terpilih ke peringkat 10 kumpulan terbaik. Saya berasa amat gembira dan syabas kerana dipilih sebagai top 16 daripada sebanyak 200 kumpulan dari negara Malaysia. Di samping itu, kami akan menghargai peluang ini supaya dapat melangkah top 10 dan mendapat keputusan yang lebih baik. Pengembaraan kami selama 4 bulan ini telah bermula apabila kami tersedar akan masalah pencemaran yang semakin serius di kawasan perumahan kami. Jadi, ia hanya sekadar sesuatu konsep pada masa dahulu, tapi ia telah dapat direalisasi melalui pertandingan ini. Saya berharap projek kami dipilih dan berjaya membawa kemudahan kepada masyarakat dalam hal kita semula ini. Program kesedaran alam sekitar sekolah adalah kolaborasi UMW Toyota Motor di bawah program Toyota Eco Youth bersama Kementerian Pendidikan dalam usaha memupuk kesedaran alam sekitar dan menggalakkan penghormatan terhadap alam sekitar dalam kalangan pelajar. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Nazila. Saudara, keprihatinan Malaysia menyokong perjuangan pembebasan Palestin dari cengkaman Zionis merupakan komitmen berterusan. Selain peranannya terus diperakui, usaha dan bantuan terus digerakkan seakan tiada penghujungnya. Laporan penuh terus sahaja bersama Nur Farhana Muhammad Nur langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Farhana, teruskan. Terima kasih, Zehra. Pembibitan Malaysia amat disenangi. Bukan sahaja kerajaan, pertubuhan sukarela turut aktif. Tidak terkecuali Muslim Care Malaysia yang menginisiatifkan tabung sosial. Misi kemanusiaan itu bertujuan mengumpul dana bagi pembinaan 3 projek wakaf penting di Bandar Gaza, Palestin. Dengan kerjasama Kementerian Wakaf Palestin, tabung ini menyasarkan kutipan dana 1.8 juta ringgit menjelang Aidilfitri bagi pembinaan pembangunan komersial berbagai guna. Menurut Presidennya Zulkifli Wahijan, projek dijangka siap sepenuhnya menjelang suku pertama tahun 2023. Hasil perolehan dimanfaatkan untuk rakyat Palestin. Dan kewangan yang dijana itu, kita akan pulangkan kembali kepada orang Palestin untuk nak bina pusat tahfiz Quran, kemudian nak buat untuk pendidikan mereka, kemudian untuk supply makanan, yang mana mereka kan perlukan bantuan makanan, kemudian juga untuk pakaian, untuk lain-lain lah, untuk hospital, rawatan dan sebagainya. Orang ramai yang ingin turut menyumbang bagi menjayakan misi kemanusiaan tersebut juga adalah dipelawa berbuat demikian menerusi nombor akaun tertera. Kecekapan tadbir urus wakaf diyakini mampu berperanan untuk memajukan lebih banyak projek wakaf yang sedang digerakkan, seterusnya mengukuhkan ekonomi penduduk Palestin. Melatih anak-anak berpuasa memerlukan kesabaran. Namun, kesungguhan lebih tinggi diperlukan bagi melatih anak-anak OKU berpuasa. Akur dengan kekurangan yang ada pada anak-anak ini, para pengajar pondok OKU di Petaling Jaya Selangor berjaya memupuk rasa seronok pelajar sepanjang menunaikan ibadat puasa. Pengasasnya Zaini Abbas menekankan tiada paksaan buat mereka. Sebaliknya sekadar berlandaskan kemampuan masing-masing. Bagaimanapun, ternyata kebanyakan pelajar berjaya membuktikan mereka mampu melengkapkan ibadah puasa mereka sepanjang hari.
Lebih ilmu yang diajar dipraktikkan bagi menyempurnakan ibadah tersebut. Kita blend kan apa pondok OKU ni ataupun tagline pondok spiritual OKU Muslim. So kat sini kita ada anak autism, Down syndrome dan pondok ni apa yang penekanan kita adalah selain daripada pengurusan diri, independent living dan boleh menguruskan diri, kita juga menjaga amalan spiritualnya. Maksudnya taharahnya dijaga dan kita mengamalkan program kita adalah program yang berbentuk inklusif. Anak-anak ini turut diterapkan dengan amalan-amalan sunnah yang mampu diikuti. Lebih membanggakan, rata-rata pelajar di sini juga menghafaz sebahagian ayat-ayat Al-Quran. Tadarus Quran juga antara aktiviti wajib bagi mengimarahkan bulan Ramadan selain solat sunat tarawih di malam hari. Latar belakang sebagai seorang bekas pengurus kelab golf tidak menghalang Saripudin Mat Yunus berjaya sebagai pengeluar gaharu. Keyakinan itu juga suatu usaha bagi menyediakan produk halal kepada pengguna Islam. Mesra disapa sebagai Pak Din. Beliau percaya halal tidak terhad kepada industri makanan, malah perlu diperluas dalam sektor kayu-kayan yang merangkumi soal pembajaan. Selain hasil berkualiti tinggi, keyakinan pengguna juga perlu diutamakan. Kalau kita bubuh barang yang haram, jadi apa akan jadi? So kita nak barang yang baik, dan sedangkan orang daripada abuk ni orang bakar jadikan bahur, ni bawa pergi masjid. Jadi kalau kita ada kandungan-kandungan yang haram, jadi kita sama syubhah. Pasal kita ikut daripada negara-negara yang bukan Islam, seperti Vietnam, Thailand, Cambodia, dia supaya dia nak stres pokok ni kita bubuh racun pun boleh stres, tapi apa akan jadi hasil dia kata produk hiliran dia tu dia akan buat kosmetik, buat apa. Jadi kalau ada racun, ada bahan terlarang apa semua, kalau pakai mungkin boleh merosakkan kulit. Jadi di situ industri gaharu akan runtuh. Orang tak yakin kalau buat minyak wangi. Bekerjasama dengan Koperasi Usahawan Muslim Malaysia Berhad dan Koperasi Nur Salam menerusi projek industri gaharu, Pak Din mengguna pakai teknik inokulasi bagi mempercepat tuaian gaharu. Hasil penyelidikan dan pembangunannya R&D yang giat dijalankan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM bersama IPT sedia ada, pasaran dan pengeluaran minyak dijangka terus positif. Paparan bahan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali ke Angkasa Puri untuk perkembangan berita selanjutnya. Silakan. Terima kasih Fahana, langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Impak penjagaan alam bukan sahaja membantu mengekalkan kelestarian ekosistem habitat, malah meimbangi kehidupan manusia. Itu antara usaha yang dilaksanakan pelbagai agensi di Pulau Pinang di Taman Negara Teluk Bahang. Wartawan Zatul Ikmah Muhammad Nur ada perinciannya. Kawasan berkeluasan 2,562 hektar di Teluk Bahang itu masih mengekalkan kelestarian dari sentuhan pembangunan secara berlebihan. Terletak kira-kira 45 minit dari pusat bandar Georgetown, taman yang mempunyai pelbagai ciri keunikan antaranya tasik meromiktik dan pusat konservasi penyu menjadikan ia satu daya penarik ekopelancongan. Pusat Konservasi Penyu di bawah sediaan Jabatan Perikanan Negeri membantu membina sarang untuk haiwan terancam itu bertelur supaya ekosistem penyu lebih terpelihara. Kita mengambil inisiatif untuk pastikan yang kita sentiasa buat program-program untuk penyu ni sentiasa kita boleh produce ataupun kita galakkan pendaratan dengan menjaga kebersihan pantai, memastikan tidak ada gangguan-gangguan daripada pihak yang tidak bertanggungjawab dan sebagainya. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Negeri menetapkan pengunjung mematuhi syarat kebersihan bagi mengelakkan sebarang pencemaran berlaku. Kami menyediakan aktiviti yang di mana dia low impact. Maksudnya dia tidak merosakkan alam semula jadi. Aktiviti yang tu adalah macam
bercamping tanpa tidak dibenarkan membawa unggun api. Lepas tu hiking, berwatching, wildlife observation. Kita untuk mengekalkan ekosistemnya, pihak jabatan memberi sumbangan sedikitlah dalam bentuk benih kelapa agar dapat membantu utamanya di tepi pantai. Tanaman kelapa adalah sesuai dengan namun kita lihat ada perkara-perkara yang perlu dibantu, utamanya dari menyediakan sedikit orang kata tempat pokok itu terus hidup lah. Bagi menyokong usaha ini, RTM Pulau Pinang menganjurkan program Cakna Komuniti bagi mewujudkan kesedaran dalam menambah baik ekosistem dan biodiversiti kawasan berkenaan. Antara aktiviti yang diadakan termasuk gotong royong, penanaman pokok kelapa dan melepaskan penyu ke laut. Bertepatan dengan apa yang kita buat pada hari ini, memang ada kesinambunganlah dengan sambutan Hari Bumi pada 22 April ni. Di mana daripada RTM sendiri sebagai badan penyiaran kerajaan, kita akan menguar-uarkanlah tentang kepentingan menjaga alam sekitar, bagaimana masyarakat dapat menyumbang dan untuk mengekalkan keseimbangan alam ini. Cuba bayangkan jika satu hari nanti generasi akan datang sudah tidak lagi kenal dengan haiwan seperti penyu dan juga orang hutan. Tidak lagi dapat melihat sendiri keindahan kayu meranti disebabkan oleh ekosistem flora dan fauna yang terjejas. Hal ini sangat membimbangkan. Disebabkan itu, pelbagai pihak perlu berganding bahu bagi memastikan ekosistem flora dan fauna dapat dipelihara. Kerana ia bukan sahaja memberi manfaat kepada kita, bahkan kepada seluruh kehidupan di muka bumi. Zatulik Muhammad Nur, Berita RTM. Menjelang aksi pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 di Emirat Arab Bersatu UAE Jun ini, Kapten skuad Harimau Melaya Muhammad Aidil Zafwan Abdul Razak akui bersedia berkongsi pengalaman dengan pemain muda sekiranya mereka dipanggil menyarung jersey kebangsaan. Menurut Aidil Zafwan, beliau kagum dengan corak permainan berkualiti tinggi dimiliki beberapa pemain muda seperti penyerang sensasi Lukman Hakim Syamsuddin yang kini bersama klub Belgium iaitu KV Kortrijk serta dua bintang meningkat naik Johor Darul Takzim JDT Ramadan Saifullah Usman dan Arif Aiman Muhammad Hanapi. Aidil Zafwan yang telah mengumpul lebih 80 penampilan bersama skuad senior kebangsaan sejak 2008 itu berkata, pengalaman dikumpulnya terutama panduan ketika beraksi bertemu pasukan kuat dalam perlawanan antarabangsa itu akan dikongsikan sebaiknya bersama pemain-pemain muda tersebut. Beliau berkata demikian selepas menerima suntikan vaksin dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Putrajaya baru-baru ini. Terdahulu Ketua Jurulatih Tan Jin Ho pada Isnin memaklumkan telah mengenal pasti beberapa muka baharu selepas membuat senarai pendek terhadap 38 pemain untuk persiapan menghadapi cabaran di UAE nanti. Saingan lebih mencabar pastinya menanti barisan pemain untuk merebut tempat dalam skuad kebangsaan memandangkan hanya 26 atau 27 pemain akan terpilih dalam senarai akhir sebelum berlepas ke UAE dijadualkan pada 20 Mei ini. Misi memburu slot ke Sukan Olimpik Tokyo 2020, skuad memanah negara berharap permohonan mereka menyertai kejohanan Asia Grand Prix GP di Korea Selatan pada 7 hingga 12 Jun mendapat kelulusan Majlis Sukan Negara MSN. Permintaan itu bagi membuka peluang seorang lagi atlet memanah merebut tiket ke Tokyo sekaligus mengiringi Khairul Anwar Muhammad. Menurut Ketua Jurulatih Memanah Negara Lee Jae-hyun, anak-anak buahnya amat memerlukan kejohanan seumpama itu, memandangkan mereka sudah lama tidak bertanding. Sekarang kita baru bincang dengan MSN. Dia kalau boleh bawakan 3-3 lah untuk entry punya. Kita memang nak pergi ya. So kalau tak ada kejohanan tu agak macam kita tak tahu. Tak tahu. And then sebelum Olympic qualifying lebih baikkan kita satu competition dulu. Kita buatkan Olympic qualifying lagi baikkan memang.
Beliau berkata demikian kepada RTM selepas mengendalikan latihan Barisan Pemanah Negara di MSN Bukit Jalil. Beralih ke sukan olahraga, jaguh lempar cakra negara Muhammad Irfan Syamsuddin akui bimbang kecederaan yang dihadapi lambat pulih sekaligus menjejaskan peluang mempertahankan pingat emas Sukan SEA 2021. Ketika ini, atlet berkenaan masih menunggu laporan keputusan imbasan pengimbinjan Resonance Magnetic MRI sebelum meneruskan program latihan di Majlis Sukan Negara MSN Bukit Jalil. Muhammad Irfan mendapat kecederaan di kaki kiri disyaki ligamen koyak seperti yang dialaminya 2 tahun lalu ketika giat menjalani latihan pada awal Februari lepas. Menurut pemegang rekod lempar cakra kebangsaan dengan catatan 62.55 meter itu, beliau mungkin perlu berehat selama 6 bulan jika kecederaan itu disahkan serius. Bagaimanapun, Muhammad Irfan berharap hanya perlu menjalani rawatan fisioterapi selepas memperoleh keputusan MRI. Sementara itu, dengan tarikh tutup kelayakan kesukan Olimpik berakhir pada 29 Jun depan, Muhammad Irfan yang menduduki ranking ke-66 terbaik dunia ketika ini enggan memikirkan soal melakar rekod pribadi di Sukan SEA. Sebaliknya, beliau yang sedang dalam proses membina semula kekuatan otot selepas pulih daripada jangkitan COVID-19 awal tahun lalu hanya mahu fokus mendapatkan tubuh badan yang sihat serta bebas kecederaan sekaligus dapat bertanding pada tahap terbaik. Meskipun negara berdepan pandemik COVID-19, namun ia tidak menghalang program Jom Baca Bersama 10 Minit 2021 peringkat Terengganu dianjur. Program anjuran Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu itu bagi memudayakan pembacaan dalam kalangan masyarakat. Langkah awal selama 10 minit itu sebagai sokongan dan komitmen terhadap kepentingan membaca dalam kehidupan seharian. Program ini disambut baik warga kerja RTM Terengganu yang turut serta dalam program ini. Bagi saya, kempen Jom Membaca ni bagus sebab bukan saja dapat terapkan budaya membaca dalam kalangan daripada generasi muda lagi, tetapi ianya juga satu amalan mulia. Sepatutnya diteruskanlah kempen sebegini. Untuk kebelakangan ni, untuk sambutan membaca memang kurang memuaskan kerana kalau kita lihat rata-rata di media sosial dan juga di media-media yang lain masih memerlukan garapan yang lebih kepada masyarakat kita dan juga perlukan pembacaan yang lebih supaya tidak menyebarkan perkara-perkara yang tak sahih. Dan juga kita perlukan lebih banyak membaca supaya kalau kita nak menyampaikan sesuatu kenalah lebih tepat dan juga lebih terkini lah. Pada pendapat saya, dengan ada program Jom Membaca ini, sedikit sebanyak menanam minat membaca lah, terutama di kalangan kita sebagai warga kerja yang serta sibuk bekerja, dapat meluangkan sedikit masa untuk membaca lah, untuk menimbulkan lagi pengetahuan di kalangan kita, di samping kita dapatlah menanam minat membaca. Penganjurannya di semua sekolah dan institusi seluruh Terengganu antara lain bertujuan membudayakan ilmu menjadi lebih mudah meskipun terbatas dengan penularan COVID-19. Saudara, berita wilayah berakhir di sini. Jangan lupa daftarkan diri anda untuk vaksinasi COVID-19 dan dapatkan maklumat vaksin daripada sumber sahih. Terus patuhi SOP pencegahan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Zira Zamri, Assalamualaikum dan salam sejahtera.